Seni Indonesia Johor, salah seorang guru maths bagi mata pelajaran matematik lah. Okey, so saya berpengalaman selama 13 tahun mengajar. So hari ini saya ada sedikit ingin membuat perkongsian tentang apa yang saya buat masa dalam kelas. Okey, so tajuk yang saya pilih sebenarnya maths ni, kalau kita nak pilih ABM ataupun apa yang kita nak mengajar, kita kena tengok tajuk dulu macam mana. So macam contoh, tajuk yang saya ambil hari ini adalah tajuk kebarangkalian. Kebarangkalian ada dua, kebarangkalian mudah dengan kebarangkalian bergabung. Kebarangkalian mudah akan kita belajar masa tingkatan 2. Dan kebarangkalian bergabung kita akan belajar masa tingkatan 4. So saya lebih kepada fokus kepada senang cerita pengetahuan sedia ada pelajar dah ada. Maksudnya saya akan ambil yang kebarangkalian bergabung bagi topik tingkatan 4 iaitu bab 9 lah. Okey, so saya akan tunjukkan tajuknya. Saya ada tajuk yang saya pilih sebab saya buat BBM ni berdasarkan apa yang berada di sekeliling kawasan sekolah dalam kelas kan. Contoh, kita boleh guna pakai stationery pelajar, kita boleh pakai benda yang kita bawa. Macam contoh saya bawa handbag sahaja, dalam handbag saya ada marker pen, saya boleh guna marker pen sahaja untuk sebagai contoh, untuk kita ambil sebagai ruang sampel. Okey, so saya akan tunjukkanlah slide yang saya sediakan sebab saya buat tajuk ni adalah sebenarnya gabungan BBM plus ICT. Maksudnya saya akan sediakan slide sebelum saya mengajar. Slide tu memang related lah dengan apa yang saya akan mengajar. Sebab kadang-kadang student ni dia nak visualize apa yang kita nak sampaikan. Kadang-kadang kalau kita setakat nak ajar dia orang takkan nampak apa-apa. Lebih-lebih lagi dengan tajuk ini yang lebih kepada kemungkinan yang berlaku, kebarangkalian yang berlaku. So ini adalah contoh yang saya buat lah untuk slide, untuk tajuk kebarangkalian bergabung ni. Okey, so kita pergi kepada ini adalah standard untuk 9.1.1 iaitu memerihalkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin berlaku lah. Okay. Senang saja. Kita mintalah 2 orang pelajar pergi cari gunting, cari batu, carilah kertas. Senang. Ambil je mana-mana yang dalam kelas kan. Kalau batu ni boleh di luar kelas. Contoh kertas kita ambil. So contoh katakanlah student A dia dah ambil 3 ni, dia dah ambil 3 bahan ni. So maksudnya student yang seorang lagi pun, student A ambil benda yang sama, student B pun ambil benda yang sama. So, oleh itu kita bolehlah cakap, okey, apakah peristiwa yang akan berlaku? Contoh, okey, katakanlah peristiwa A, student tu dia ambil batu dahulu. Okey, lepas tu dia ambil, kalau student B dia ambil gunting, maksudnya dia akan jadi batu gunting. Macam tu. So, kalau kita tengok contoh macam ni, dia kata kalau kita ambil gunting batu, kalau peristiwa, kalau kata sampel bagi A adalah sebenarnya gunting, untuk pelajar A ambil gunting, pelajar B ambil batu, so kita akan listkan dia sebagai gunting batu. Samalah juga kalau katakanlah peristiwa A, student A dia ambil gunting and then student B dia ambil kertas, so kita akan dapat kebarangkaliannya adalah sebenarnya gunting kertas. Okey, so samalah juga kemungkinan yang akan berlaku. Ada juga pelajar dia ambil gunting-gunting, so gunting-gunting benda yang sama. So seterusnya lah ada kebarangkalian juga. Student akan ambil batu gunting, batu kertas, batu batu, kertas gunting, kertas batu dan kertas kertas. So kita boleh ambil benda yang ada di sekeliling kita sahaja. Okey, so peristiwa bergabung boleh terhasil daripada 1 atau lebih eksperimen lah. Betul lah yang peristiwa bergabung hanya lebih daripada 1. Kalau yang satu peristiwa tu tingkatan 2 sebenarnya, iaitu kebarangkalian mudah. So, ini adalah okey, bagi 2 peristiwa bergabung, jumlah kesudahan yang mungkin bagi gabungan peristiwa itu ialah jumlah ruang sampel kita darabkan dengan hasil sampel, bilangan sampel bagi peristiwa A, kita darabkan dengan peristiwa bahagian untuk peristiwa B. Okey, so jumlah bilangan sampel, okey, maksudnya NS lah
peristiwa NS. And then adalah peristiwa A adalah bilangan kesudahan peristiwa A. Maksudnya kita ada dua ruang sampel lah, iaitu A dengan B. Okey, bilangan kesudahan, okey, bilangan B adalah bilangan kesudahan bagi peristiwa B. Okey, so okey, macam contoh yang tadi kita gunakan tadi. Okey, so dikata sebagai contoh, kesudahan yang mungkin bagi dua orang murid bermain gunting batu kertas adalah gunting. Okey, kita dah dapat ruang sampel yang sebenarnya. Gunting batu, gunting kertas, gunting gunting, batu gunting, batu kertas, batu batu, kertas gunting, kertas batu dan kertas kertas. So kita boleh okey, so contoh peristiwa A adalah sebenarnya murid memilih gunting batu dan kertas. Maksudnya kebarangkalian yang akan berlaku adalah mungkin gunting, mungkin batu dan mungkin kertas. Sama lah juga untuk peristiwa B. Okey, peristiwa B sebab benda yang sama juga. Okey, untuk peristiwa B pun sama juga. Dia ambil gunting, batu atau kertas, kesudahan yang mungkin. So tengok, kita akan dapat kebarangkalian ni adalah sebenarnya kita akan buat dalam set notation macam ni. Sebab mesti wajib kena listkan dalam ni, baru kita boleh cari kebarangkalian yang akan berlaku. So gunting, batu, kertas. So bilangan bagi ruang sampel bagi A adalah sebenarnya 3. Dan peristiwa bagi B pun akan sama juga, gunting, batu, kertas. So bilangan bagi kebarangkalian B adalah sebenarnya 3. So kita akan masukkan dalam formula tadi. Tapi sebenarnya dia relate dengan apa yang kita listing ni sebenarnya. Okey, so bilangan bagi ruang sampel A tadi. Okey, sensitif. Okey, bilangan bagi ruang sampel A tadi adalah 3, darab 3. So totally mesti jumlah ruang sampel yang ada yang perlu kita listing adalah sebenarnya mesti kena ada 9. Okey, so kalau dekat sini pun kalau kita kira pun yang ada dekat sini yang kita dah listing ni sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benda yang sama sahaja. Okey, so contoh dalam buku teks ni, okey, contoh 1 ni. Okey, dia kata tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Dia kata 5 kepingkat berlabel dengan huruf T, E, K, U, N dimasukkan dalam sebuah kotak. Dia kata 2 kepingkat dikeluarkan dari kotak secara rawak satu demi satu tanpa pengulangan. Okey, so dia mesti student kena alert dekat sini lah sama ada dikembalikan atau tanpa dikembalikan. So dia ada perbezaan apabila sesuatu yang kita ambil daripada kotak tu ataupun kebarangkalian ambil tanpa pengulangan dengan pengulangan. So okey, sebenarnya kalau kita nak guna BBM lah dalam kelas kan, kita boleh ambil kertas, kita tulislah huruf ni T, E, K, U, N. So kita ambil lah satu kotak recycle kan, ambil kotak ni, tak kisahlah kotak apa-apa kan, kita ambil je, recycle je kotak yang ada. Okey, so tapi okey, kalau kita nak kurangkan kos lah, kita boleh ambil guna kertas sahaja. Contoh kertas ni kita lipat, kita tulis. So tulislah huruf T, E, K, U, N. So tapi okey, kalau kita nak guna kos sedikit lah, tapi saya tak guna kos banyak pun. Ini saya beli pun kedai RM2 je pun, permainan budak-budak kan. So ini semua saya guna yang murah-murah je. Contoh ini dadu kan, dadu. Kita ada biasanya kebarangkalian ni kita akan gunakan dadu. Okey, so yang ini pun ada senang cerita, kita beranggapan benda ni adalah sebenarnya kad lah huruf dengan nombor ni adalah sebenarnya kad. Okey, contoh kalau katakanlah saya melibatkan tadi T, E, K, U, N, so saya dah pilih lah ni. So saya masukkan dalam kotak T, E, K, U, N ni, saya dah masukkan dalam kotak ni. So saya boleh tunjukkan dekat pelajar macam mana kebarangkalian itu berlaku Okey, contoh katakanlah saya ambil, saya keluar, dia kata tanpa pengembalian. So saya ambil lah, keluar huruf T. So dasar saya takkan lagi letak lagi dalam kotak sebab dia dikira tanpa pengulangan. So kebarangkalian untuk kebarangkalian yang pertama adalah sebenarnya T. Dia keluar. Okey. Okey, so contoh katakanlah kebarangkalian, okey, saya keluarkan huruf T ni. So saya tak akan kembali lagi. Dan kad yang kedua,
Kad yang kedua kebarangkalian yang saya akan ambil adalah sebenarnya contoh huruf E. Tu dia jadi TE, TK, TU, TN. So seterusnya lah. Ada kebarangkalian juga kad yang pertama tu kita ambil huruf E. Tapi kita tak letak balik. Huruf E ni. So kebarangkalian yang mungkin berlaku adalah sebenarnya ET, EK, EU dengan EN. So samalah dengan yang lain kebarangkalian kalau kita ambil kad yang pertama K. So samalah. Cara kita kena listingkan dia semua ruang sampel yang ada. So, kita boleh juga guna bahagian table macam ni. So, sebenarnya dalam kebarangkalian ni kita boleh gunalah ini sebagai contoh, ini dadu lah, tapi dadu yang besar. So, biasanya kita akan guna kebarangkalian ni. Apakah kebarangkalian sebiji dadu di lambung? So, kita boleh guna benda ni walaupun dia setakat permainan sahaja, tapi bila kita tunjuk dekat pelajar, insya-Allah pelajar akan faham. So kita boleh guna table ni juga. Yang hitam-hitam ni sebenarnya kemungkinan yang tak akan berlaku. Kenapa tak akan berlaku? Sebab dia tak kembalikan. Dia tak kembalikan T, dia tak kembalikan E, dia tak kembalikan K, dia tak kembalikan U dan kembalikan N apabila kad yang pertama dia ambil. So dia takkan ada TT, dia takkan ada EE, dia takkan ada KK, dia takkan ada UU dan dia takkan ada NN. So senang sahaja. Kalau yang ini kita letak sebagai peristiwa yang pertama, atas kita wajib letak peristiwa yang kedua. Kita tak boleh bertukar. Kalau bertukar nanti salah cara kita listing dia. Kita boleh juga guna gambar rajah pokok macam ni. So gambar rajah pokok senang saja. Kalau kita ambil kad yang pertama huruf T, maksudnya selain itu mesti tak ada T. Maksudnya 4 huruf lagi lah So aktiviti dan latihan. Sebenarnya sebelum saya mulakan pengajaran, saya akan letak dalam satu botol macam ni gula-gula. Gula-gula tu saya dah, contoh saya ada 24 orang pelajar, saya akan letak 24 biji gula-gula yang memang saya sebenarnya, saya letak 24 biji gula-gula tu sebenarnya saya ada tujuan. Contoh, saya bagi seorang satu, saya kata saya nak bagi hadiah untuk kamu. Saya nak bagi hadiah. Bagi seorang satu kat student, and then student pun ambil seorang satu gula-gula tersebut, dan saya pesan dekat student tu jangan buang kulit gula-gula tu. Sebenarnya bertujuan lah sebenarnya saya buat macam tu. Saya bagi masa untuk pelajar makan gula-gula tu sampai habis. Baru saya akan start kelas. Sebenarnya saya buat benda tu untuk saya suruh diorang simpan kulit gula-gula tu. Sebenarnya orang yang akan dapat kulit gula-gula yang sama itulah sebenarnya dah berada dalam satu grouping sebenarnya. So saya akan buat satu latihan. Latihan ni saya akan sediakan lain-lain soalan untuk setiap grouping lah. So saya akan sediakan contoh kalau katakanlah saya nak buat 5 group, lain-lain lah, maksudnya soalan tu akan lain. Kenapa? Sebab saya nak buat sebagai gallery walk, iaitu pelajar akan buat aktiviti dalam secara kolaboratif, and then bila diorang dah siap, diorang transfer dekat kertas majung ataupun kertas warna. Lepas tu diorang akan presentation untuk kawan-kawan dia lah, dan diorang akan diberi kebebasan lah nak tampal di mana di sekeliling kelas untuk diorang untuk presentation lah, untuk kerja diorang. So seterusnya memang bila dah siap aktiviti, diorang dah siapkan aktiviti, barulah kita buat sesi pembentangan, iaitu secara gallery wall. So saya rasa itu saja untuk perkongsian saya pada hari ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.